Yang satu lagi hal berkaitan dengan nasional, iaitu warga negara. Siapakah yang memerlukan warga negara? Mereka akan keluar, dan di dalam gesaan itu ramailah yang keluar yang tak ada IC, tak ada warga negara, tak ada IC merah, tak ada IC biru, tak ada IC hijau. Mereka ini keluar, rupanya ramailah puluhan ribu. Tapi kalau mengikut permohonan yang pernah Saifuddin Nasution maklumkan adalah 54,000. Ini mungkin termasuk yang memohon daripada negara asal online ataupun yang dah tinggal di dalam negara kita dan memohon kerana tak ada warga negara, tak ada IC. Kalau dilihat daripada sejarah bangsa Melayu, itu bangsa Melayu yang kerajaan Melayu lama Champa, itu kerajaan Kembayak negara kalau mengikut syair Siti Zubaidah, iaitu di pantai Vietnam Selatan hingga tengah. Dulu ada kerajaan Champa ini sangat kuat, dan di kemuncak kemasyhuran atau kekuatannya ialah di zaman pemerintahan Raja Cik Bunga. Raja Cik Bunga. Selepas pada Raja Cik Bunga tu terus kerajaan Champa hancur apabila diasak oleh kerajaan ataupun oleh bangsa Dai Viet. Bangsa Dai Viet ini ialah di China Selatan ataupun Vietnam Utara lah. Dai Viet ini yang mengasak. Dia ni jumlah yang ramai untuk pergi ke selatan Vietnam dan mereka mendirikan ibu kota Hue, H-U-E, Hue. Itu dekat Da Nang lah. Dan beberapa kali juga kerajaan Patani dan Kelantan sendiri membantu kerajaan Champa. Tapi akhirnya kerana saya kira dan saya lihat hingga bukti hingga hari ini ialah bangsa Melayu sudah menjadi minoriti di sana. Apabila menjadi minoriti, macam mana nak menguasai kerajaan, nak menguasai negara? Kerana itulah kerajaan ataupun dinasti Nguyen telah menyatukan Vietnam dan telah menendang keluar bangsa Melayu hingga mereka terbawa ke Kemboja, ke Thailand iaitu Patani dan juga ke Kelantan, dan hingga sekarang bangsa Melayu di Vietnam Champa tidak boleh disebutkan lagi kepada kerajaan. Mungkin akan di blacklist kalau kita menyebut-nyebut tentang ataupun membangkit kembali bangsa Melayu Champa. Dan menerima nasib yang sama seperti Champa adalah Patani. Yang terakhir sekali adalah Singapura. Singapura ini ialah bukannya sengaja ditendang keluar daripada Persekutuan Malaysia, tetapi kerana bangsa Melayu sudah menjadi minoriti. Sudah menjadi minoriti. Bila sudah minoriti dan parlimen pun dikuasai oleh bangsa Cina, iaitu bangsa yang pendatang yang asalnya, dan dengan sendirinya bangsa Melayu bila tidak menguasai politik dengan sendirinya, Singapura itu sendiri tidak ada gunanya berada di dalam Malaysia. Kalau berada di Malaysia, di dalam Malaysia dengan jumlah kerusi parlimen yang ada cukup untuk menidakkan kerajaan Melayu. Cara yang paling selamat yang difikirkan oleh waktu itu oleh Tunku Abdul Rahman ialah mengeluarkan Singapura daripada Malaysia. Untuk permohonan yang sampai 54,000 atau puluhan ribu ini, dan yang ada di dalam Malaysia ini yang diisytihar ataupun yang menampilkan diri, yang menyorok, yang berada di lorong-lorong, yang menumpang di rumah-rumah saudara mara, yang duduk secara haram, mungkin lebih daripada itu. Apabila Anthony Loke sudah mengisytiharkan untuk mendaftar dan banyak yang keluar, sepatutnya masa keluar inilah boleh diambil, ditangkap dan hantar pulang ke negara mereka. Permohonan kewarganegaraan ini tidak hanya berlaku di Malaysia, di lain-lain negara pun mereka mengalu-alukan juga orang yang nak menjadi warga negara. Contohnya Kanada, Australia, New Zealand dan Amerika Syarikat sendiri. Tapi mereka ini selektif dalam memilih warga negara. Mereka memilih yang mana ada kepakaran, profesional ataupun tidak adanya rekod-rekod jenayah. Mereka diterima menjadi warga negara dan mereka ini dikawal dan mengikut kesesuaian negara yang menerimanya. Kenapa kita tidak boleh ikut apa yang negara-negara itu lakukan? Buatlah, tangkap, ambil, hantar balik. Lepas tu proseslah, nak bagi IC merah, biru ke, hijau ke. Kita tidak mahu nanti perubahan politik dia tidak berlaku hari ini ataupun beberapa tahun akan datang. Seperti mana Champa dia berubah
apabila diasat oleh bangsa Daewit itu lebih pada 100 tahun barulah tumbang. Dan begitu juga yang di negara-negara lain, dan negara yang satu contohnya lagi adalah negara Fiji, yang mana bangsa India sudah menguasai politik dan ekonomi negara Fiji. Oleh itu, kita berharap rakyat Malaysia khasnya yang berada di dalam kerajaan ini lebih mengambil berat atas apa yang akan terjadi di kemudian hari.